Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti co-curriculum di sekolah. Pembentang terdiri daripada saya sendiri, Nur Syazana binti Manap, dan dua rakan, Nur Izzati binti Sukur dan Nur Hanania binti Muhammad Yusof. Pengenalan, penglibatan murid dalam menyertai aktiviti co-curriculum dapat menyumbang kepada pembangunan generasi muda yang progresif dan proaktif. Ahmad 2005 dan Saiful Izam 2004 menyatakan bahawa co-curriculum adalah wadah paling ampuh bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dalam konteks membangunkan generasi yang seimbang dari segi kecerdasan jasmani, kesejahteraan emosi dan pembangunan intelek serta kekuatan rohani. Cabaran dalam melaksanakan aktiviti co-curriculum ini dipecahkan kepada 3 tahap, iaitu cabaran sebelum pandemik COVID-19, semasa pandemik COVID-19 dan selepas pandemik COVID-19. Seterusnya, cabaran sebelum COVID-19. Yang pertama, belajar lebih memfokuskan akademik berbanding co-curriculum. Penglibatan co-curriculum mendatangkan banyak manfaat kepada pelajar, tetapi pelajar lebih berminat memfokuskan kepada pembelajaran akademik sahaja. Menurut Osman 2008, beliau menyatakan bahawa kebanyakan kegiatan aktiviti co-curriculum kurang diambil berat oleh pelajar kerana penilaian dalam pengajian hanya menekankan kecemerlangan dalam akademik sahaja, meskipun kegiatan co-curriculum merupakan sebahagian daripada kurikulum pengajian. Seterusnya, cabaran yang kedua, cabaran guru sebelum pandemik COVID-19 dalam mengendalikan aktiviti co-curriculum adalah masalah ketidakmampuan menyediakan peralatan dan kemudahan yang mencukupi. Kebanyakan sekolah yang berada di luar bandar, mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah, termasuklah peralatan permainan yang tidak mencukupi dan kemudahan yang tidak lengkap. Hal ini kerana sekolah yang berada di luar bandar kurang mendapat peruntukan yang mencukupi kerana bilangan pelajar di sekolah tersebut yang sedikit. Seterusnya, kita lihat pula kepada cabaran semasa COVID-19. Antara faktornya adalah ketidakmampuan ibu bapa dalam menyediakan peranti. Seperti kita ketahui, taraf ekonomi rakyat Malaysia dapat dikelaskan kepada 3 kelompok utama iaitu B40, M40 dan T20. Di Malaysia, lebih dari 2.8 juta isi rumah berada di dalam kategori B40. Ini menggambarkan tidak semua ibu bapa mampu untuk menyediakan peranti elektronik yang diperlukan oleh anak-anak mereka dalam menjalani kelas secara atas talian. Nur Hayati Ibrahim dan Amir Abdul Hamid 2020, KPM mengakui wujudnya jurang digital dalam kalangan murid bagi mengikuti pembelajaran dalam talian sepanjang pelaksanaan PKP. Tambahnya lagi, berdasarkan hasil kajian telah mereka jalankan terhadap 620,118 responden, sebanyak 36.9% murid tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Selain itu, faktor yang kedua adalah ketidakmampuan ibu bapa dalam menyediakan akses internet yang baik. Murid-murid yang berada di kawasan bandar kebiasaannya tidak kerap mengalami masalah seperti ini. Akan tetapi, telah banyak berita yang menceritakan berkaitan kesusahan pelajar yang berada di kawasan luar bandar menghadapi masalah dalam mendapatkan akses internet yang baik. Menurut Muhammad Hafiz dan Nur Nazlina 2021, pengurusi PIBKS Negeri Prof. Madya Dr. Abdul Jadi Ramli berkata kepada utusan Malaysia, walaupun pelajar menggunakan peranti yang canggih sekalipun, jika masalah capai internet betul-betul lemah, ia tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan akan menghadkan penglibatan mereka dalam kelas yang dijalankan secara atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Saidi dan kawan-kawan. Nama saya adalah Nur Hanania binti Muhammad Yusof dan saya akan meneruskan perbincangan dengan cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah selepas COVID-19. Antara cabaran untuk pelaksanaan aktiviti kurikulum adalah terlalu banyak pencanggahan aktiviti kurikulum dijalankan. Pencanggahan aktiviti kurikulum biasanya berlaku apabila semua pihak berlumba-lumba untuk mencapai objektif pelaksanaan aktiviti mereka tanpa mengira pencanggahan aktiviti. Kebiasaannya sekolah akan mendapat jemputan untuk terlibat dengan aktiviti kurikulum di peringkat pejabat pendidikan daerah dan juga jabatan pendidikan negeri secara serentak. Oleh itu, kesannya pelaksanaan aktiviti yang tidak selari dari semua pihak ini akan menyebabkan berlaku pertindihan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang rapi oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, apabila terdapat begitu banyak aktiviti kurikulum yang dijalankan oleh pelbagai peringkat, guru-guru terpaksa untuk membuat tapisan dan juga pilihan supaya tidak berlaku pertindihan jadual dengan aktiviti kurikulum di sekolah. Hal ini demikian kerana di sekolah perlu berlakunya proses pembelajaran dan pengajaran yang seimbang. Jadi guru dan pelajar harus mengimbangkan aktiviti akademik dan juga kurikulum dan bukan fokus kepada satu bidang sahaja. Dan masalah yang kedua adalah masalah kewangan. Antara cabaran guru untuk melaksanakan aktiviti kurikulum selepas COVID-19 adalah dari segi kewangan. Hal ini demikian kerana setiap aktiviti yang dirancang memerlukan sumber kewangan yang kukuh untuk melaksanakan aktiviti. Sebagai contoh, jika sekolah merancang untuk mengadakan aktiviti perkemahan di sekolah, guru-guru yang terlibat perlu meneliti secara halus dan telus tentang penyediaan bajet kewangan seperti kos pengangkutan, kos makanan dan juga jumlah pelajar yang akan menyertai perkemahan tersebut. Selain itu, apabila negara dilanda virus COVID-19, sekolah tidak dibenarkan untuk beroperasi. Hal yang demikian menyebabkan terdapat beberapa peralatan sukan yang sudah usang dan tidak selamat untuk digunakan lagi oleh pelajar seperti kemah yang sudah agak usuh ataupun reput. So, oleh itu guru dan sekolah perlu menyediakan satu jumlah kewangan untuk membeli kemah yang baru. Dan itu menyebabkan berlakunya masalah kewangan apabila guru terpaksa membuat pusingan kewangan sekolah. Dan akhir sekali kesimpulan, aktiviti co-curriculum sangat penting dan perlu diberi penekanan dalam kalangan pelajar. Oleh itu, sebagai usaha untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, semua pihak mestilah memainkan peranan masing-masing. Usaha dan penglibatan dari semua pihak secara tidak langsung akan dapat mewujudkan sebuah hubungan yang erat antara satu sama lain. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.